نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي يسر ولا تعسر اللهم ربي تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Tuan-tuan, para jemaah, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka pada malam ini berkesempatan masa yang ada yang mana sepatutnya bukan penceramah malam ini saya tapi orang lain, tapi saya ni suka mencelah-celah orang tak datang meninggal, saya lah bergantinya. Ni contoh, sebab nak komitmen tu memang payah. Sanusi tahulah, kadang-kadang nak marah dengan dia 3-4 kali semeh tak faham-faham. Tapi pasal minat tu alhamdulillah ya. Dan saya rasa seronok sebab masjid ataupun surah at-taqwa ni sesuai dengan nama taqwa dia. Siapa yang bincang bubuh nama taqwa pun tak tahulah. Sebab program-program ilmunya banyak berkumandang di surau ini, alhamdulillah. Yang ni moga-moga mereka yang letak nama taqwa dan mereka membina, mengasas, menderma, menyumbang tenaga minda dan sebagainya akan mendapat kebaikan. Apatah lagi kalau mereka sekarang sedang berada di alam perkuburan. Moga mereka mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala setiap inci. Lepas tu kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' Mi'raj baru ni, ada di sana tergolong di kalangan yang mula-mula peristiwa hadis sahih Muslim, iaitu seseorang yang menanam kemudian terus tumbuh, wa hasaduhu wa zara'uhu wa hasadu maknanya dituai, ditanam, tak ada nak tanam sebelah, dah naik dah benih dia, dah boleh tuai, dah dituai tu nak kelih belah kanan, dah tumbuh pula lagi buah. Maknanya Nabi pun nak heran, apa saya pula jadi macam ni. Malaikat ditanya, Jibril ditanya oleh Nabi, iaitu inilah orang yang fi sabilillah. Sabilillah tuan-tuan sekalian, iaitu orang yang berjuang jalan Allah, min amwalihim wa anfusihim, daripada harta mereka, daripada jiwa mereka untuk jihad fi sabilillah. Dan kita doakan moga-moga insya-Allah ya, negara Mesir sekarang ni Dr. Morsi, doktor nuklear engineering yang memenangi dalam pilihan raya, tapi belum diputuskan lagi 30 hari bulan Jun ni, itu dapat 50 lebih undian. Jadi bahawa ni pun kita dapat maklumat kekacauan. Tentera pula kata ya, tak boleh diisyah lagi sebab Husni Mubarak sedang tenat. Saya pun tak faham apa kaitan Husni Mubarak dengan, saya ingat Husni ni ibarat macam Tuhan bagi orang Mesir kot. Ya, semalam saya Syah dah meninggal dah dalam ceramah semalam, rupanya belum. Ya,
Saya dapat maklumat dah meninggal. Saya menceramah semalam, saya kata dah meninggal. Orang terkejut semua. Orang belum meninggal lagi. Panjang umur orang tua tu. Kita doakan, bahkan wajib tuan-tuan doa supaya ikhwan muslimin, pengasasnya Syahid Imam Sa'al Bana dah beritahu dah. Perjuangan fisabilillah ini bukan makan masa untuk menang besok, tapi akan menang pada masa akan datang. Bila bukan kerja kita, tapi apa kita buat itu dipersoalkan Allah. Bagaimana seekor burung, riwayat Israiliyat, kita boleh cerita dan berikan satu mau'izah ataupun satu orang kata apa, satu renungan lah kepada kita. Bila Nabi Ibrahim dibakar, lalu ada burung yang datang, kemudian dia ulang-alik ambil air dekat sungai ataupun dekat sungai Nil lah, sungai laut, dia bawa dengan bawa. Ada kata burung kelicak, burung cak raya, yang kat kampung cak raya lah. Sini tak tahu cak benda sini, ya cah keting tak tahulah buang. Ulang-alik daripada sungai ataupun laut, buah dekat paruh, pi buang ayak ke atas api. Nabi Ibrahim kena bakar. Ulang kat beribu kali, api tetap tak padam. So Q&A berlaku antara malaikat dengan burung tadi. Wahai burung, saya tengok awak ni berulang-alik dah beribu kali dah, api takkan padam kalau setakat air banyak tu kau bawa. Maka kata burung, wahai tuan, saya tak kisahlah padam tak padam, tapi saya kisah nanti bila saya mati, Tuhan tanya, what do you do? Apa yang telah kamu buat untuk padamkan api Nabi yang bakar Nabi Ibrahim? Padam tak padam bukan kerja saya, kerja Allah. Tengok, subhanallah. Makna doa tuan-tuan nak pergi perang pun mungkin tak orang ni nampak polis berlari dah. Kan? Tak pakai helmet nampak polis pusing terus, kan? Contoh dia. Contohlah contoh. Ya. Jadi kita doakan moga-moga insya-Allah, sebab saya duk rasa terngiang-ngiang kami para sahabat ustaz-ustaz ni, macam nampak kalau dapat benda ni mesti ditawar oleh ikhwan muslimin dan pilihan raya demokrasi ni, dan kalau Tuhan berikan hidayat kepada Jeneral Angkatan Tentera dia tu supaya terimalah, terbuka open minded, saya yakin bagaimana resolusi ataupun kita panggil apa tu pilihan raya tu, dia panggil bentang manifesto, antaranya akan dibuka Semenanjung Gaza atau dibuka pintu yang disekat oleh kepimpinan yang dulu ini untuk orang luar datang masuk, maka akan dibuka. Dan waktu itu saya rasa bukan seronok, tapi kita rasa macam satu kegemuruhan dalam hati kita, sebab dah orang standby dah. Saya ingat Malaysia pun ada pasukan amalnya, pasukan seluruh dunia, termasuk orang-orang Kristian sekalipun, memang pakat duk taram, duk geram dan sebagainya. Maka bila dia buka, bahawa kita yakin janji Nabi itu bukan bohong. Satu masa nanti umat Islam akan berkumpul ramai-ramai dan mereka akan datang memerangi orang-orang Yahudi laknatullah, sehingga kan bila mereka dah mundur ke belakang dan sembunyi di sebalik pokok, sebalik batu, maka Allah mempercakapkan pokok dan batu itu yang hanya sebenarnya difahami oleh orang-orang Islam, tanpa difahami oleh orang Yahudi. Maka orang Yahudi sembunyi sebalik batu. Batu kata, saudara orang Islam, belakang saya ada Yahudi. Yahudi tak faham statement batu dan kayu, tapi orang Islam beri faham tentang kayu batu bercakap. Maka akhirnya bersemaraklah kemenangan Islam di atas umat Islam. Bila jangan soal, tapi apakah usaha daya kita hari ini? Inilah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu diriwayatkan, man hakama Falastina faqad hakamal alama kullaha. Barang siapa yang menguasai negara Palestin, maka dia menguasai dunia sekelilingnya. Sebab itu kekuatan ekonomi, kecanggihan politik dan peperangan memang dikuasai oleh orang Yahudi, orang Amerika dan sebagainya. Mereka tu bohong je, sebab belakangnya ialah Yahudi. Sebab tu saya berani kata Iran takkan berani serang Israel. Minta maaf ni kalau ada orang minat Syiah sini, minta maaf. Dah ada Syiah kat Malaysia ni. Kalau saya nak sama bukan masalah Syiah, masalah Iran takkan berani serang Israel, sebab ekonomi Amerika lebih kurang 65% ada di negara Iran. Dia acah-acah je. Sebab apa?
Dan sebagaimana Amerika takut nak serang Korea Utara, Korea Selatan atas pelancaran peluru pandu, sebab kekuatan Amerika di segi kecanggihan peperangannya itu, alat-alat teknikalnya dah ditahu sebab diimport daripada negara Jepun, Korea, Korea Utara, Korea Selatan. Sebab tu dia tak heran, dia lancar juga peluru pandu. Amerika perang nak? Tak. Tuan-tuan sekalian, nak ceritanya, kalau siapa-siapa yang kuasai, man hakama Palestin, siapa yang berjaya menghukum, yakni negara Palestin, maksud saya ialah memerintah, maka dia boleh perintah dunia seluruhnya. Allahu Akbar. Doa tuan-tuan dalam mukadimah ni semangat Isra Mi'raj, sebab dalam ayat kata Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Takkan terhapus sampai kiamat 60 kali pun tak terhapus ayat tu. Maka apa the result conclusion between al-haram wal aqsa? Maknanya ini tanda-tanda populariti Islam itu berpusat di dua tempat ini untuk menjadi bahan rujukan kekuatan Islam itu sendiri. Maka tuan-tuan kita doakan, insya-Allah kita tidak menyokong mana-mana ya parti di di Mesir, tetapi menurut manifesto mereka ialah, dan bagi saya sendiri pun ditarbiah daripada sekolah menengah sampai sekarang pun, yakni bagaimana peranan dan kefahaman ikhwanul muslimin. Insya-Allah tuan-tuan, ulama-ulama kita baca kitab dah ni semua orang dia, Said Qutb, Syekh Muhammad Abduh, Said Sabiq, Mustafa Masyhur, yang tuan-tuan baca gerakan Islam di Malaysia ini, ialah buku-buku yang dijuru pandu oleh karangan para ulama-ulama di sini, termasuk Yusuf Al-Qaradawi pun, walau menjadi presiden Kesatuan Ulama Sedunia sekalipun, dia juga menjadi bahan rujuk daripada ikhwan muslimin, dan dia juga merujuk daripada ikhwan walaupun dibuang, tidak boleh balik ke negara asal, duduk di negara-negara tengah Arab dan sebagainya. Muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, itu ceritalah ni, cerita semangat doalah sempena Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan sekalian, saya malam ni saya tanya nak cakap ceramah apa ni, kata sahabat kita, ustaz ceramah lah apa benda. Jadi kalau pemain simpanan dia macam tu, maka kalau dah agak-agak letih sangat, cedera, dia datang tu ikut dan dia. Kadang-kadang dia boleh buah gol. Tengok ini bukan Wayne Rooney, walaupun tak pernah main 2 game, tiba-tiba satu game dia boleh menang. Ini cerita dia. Cerita bola tuan-tuan ni. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah menyebut dalam beberapa perkara, iaitu tuan-tuan sekalian, Nabi kata salasun muhlikatun, 3 perkara yang boleh memusnahkan manusia, iaitu syuhun muta', kedekut yang diturut-turut, dan wahawan muttaba', nafsu yang diikut-ikut, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, seseorang rasa kagum dengan kebolehan yang dia ada. Rawahu Tabrani. 3 benda yang boleh merosakkan kita, menjauhkan kita dengan Allah, dan boleh orang meluak dengan kita, ialah syuhun muta'. Kalimah ata'a yuti'u muta'an atau muti'an, wa dzaka muta'an, maknanya iaitu kedekut yang diturut-turut. Maknanya dari sudut apa dan tuan? Dari sudut perhambaan diri kepada Allah. Kedekut bukan persoalan tentang duit, kedekut dari sudut nilai dia tak rasa adalah diri dia hamba Allah. Sebab tu tuan-tuan, Said Sabiq dia kata nilai kemanusiaan itu ada 3 benda. If you say you are people, you are manusia, maka kena ada 3. Yang pertama apa? Hamba. Yang pertama hamba. Yang kedua apa? Khalifah. Yang ketiga apa? Du'atun, maknanya dakwah. Yang pertama, you kata you manusia,
You kena ingat, you adalah milik Allah. Jawatan you besar, milik Allah. Pangkat besar, milik Allah. Sebab apa sahaja yang Tuhan bagi kurnia kepada kita, semuanya adalah milik Allah. Dan bagaimana orang yang rasa tak jadi milik Allah? Maka contoh cuba tengok Isra' Mi'raj baru lepas. Sebelum Nabi naik jumpa Allah, Nabi diseret atau dibawa mas ke Telaga Zamzam. Nabi dimasuk operation theater, bedah Nabi punya dada daripada nahar sini sampai ke lubang dada, dengan riwayat hadis sahih sebut. Dibelah, diambilnya hati Nabi, ditengok ada sekelumit kotor, dia masukkan, ada riwayat mengatakan 2, iman dan hikmah. Riwayat yang hasan mengatakan iman, ilmu dan hikmah. Dua-dua sama. Sebab hikmah itu ilmu, ilmu itu hikmah. Iman yakni akidah, kepercayaan dan keyakinan. Jadi tuan-tuan, nak jumpa Allah, nak rasa jadi milik Allah, hati orang tu mesti bersih. Itu Nabi sendiri. Persoalan macam mana kita yang hari-hari ni nak jumpa Allah. Sebab tu dalam hidup kita, rukun hidup, rukun mati. Dalam Islam, orang yang mula nak hidup, dia mesti mengucap La ilaha illallah. Disebabkan jiwanya bersih, baru beranak, baru lahir, maka atuk dia, ustaz kat kampung tu boleh tolong wakil sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Budak tu akan dimasukkan dalam hati melalui proses pendengaran. Ya, sebab tu Nabi tak lekang doa tiap-tiap pagi petang 3 kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, Engkau sihatkanlah tubuh badanku. Dah lah tu, dah lah, cukup lah tu. Dia tambah lagi, Engkau sihatkanlah pendengaranku, Engkau sihatkanlah mataku. Sebab apa? Sebab mata telinga inilah yang menenggelamkan hati manusia, bertuhankan nafsu. Nabi ada tumpuk sekelumit hitam, dibuang dibersih dengan air Zamzam. Air Zamzam. Kemudian dimasukkan iman, dimasukkan hikmah, dimasukkan ilmu. 3 kombinasi ini very very important thing in our life. Cukup penting. Tidak ada sesiapa yang boleh nak menafikan dan menidakkan 3 benda dalam hidup manusia. Sebab tak nak jadi syuhun muta', nafsu yang diturut tu turut. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati sekalian, waktu baru ni ada orang perempuan, ustaz saya forum, ustaz tu mungkin terlajak cakap, dia duk cerita orang perempuan yang Nabi naik, perempuan, perempuan, dia buatnya kartun, Nabi naik borak, dia bunyi sorok kan, mana ada borak bunyi macam tu, dia dinasuk Ultraman boleh lah. Lalu dia kata orang perempuan, dia kata sedang mencakar-cakar bukunya, maka begini, dia buat suara dengan emosi dia. Lalu kita buka soalan dengan SMS. Dia kata, ustaz duk ceramah tadi, asyik orang perempuan yang seksa. Tu. Orang lelaki tak jahat ke? Sila ustaz sering jawab. Aku yang kena jawab. Yang tu kurang hati tu, pengurusi tu pun kadang-kadang betul dia ni orang tu ke, aku pula kena. Saya jawablah, ya. Jangan kecil hati orang perempuan banyak neraka. Saya kata, puan ke ahli neraka risau sangat? Itu cara kita lah kan, gambaran. Sebab Nabi kata apa dia? Nabi kata uritu bin nari fa idza aksaru ahlihan nisa. Aku dipertontonkan oleh Allah
dalam neraka ahlinya banyak wanita. Bangun seorang ketua wanita, ya, bukan ketua wanita lemah pantai, itu cerita lain. Ini perempuan lah. Bangun seorang perempuan, ya Rasulullah, kia ho kia, bolo rada bolo kia ho kia kiu. Pasal apa perempuan banyak sangat? Apakah kerana la ya'budun Allah, yusyrikna billah, akan mereka ni tak sembah Allah, syirik dengan Allah? Nabi Allah, kata Nabi, mudah je, yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Bukan pasal tak sembah Allah, bukan kerana syirik Allah, tetapi dua perkara. Apa dia ya Rasulullah? Mereka menafikan kebaikan suami mereka. Yang kedua, mereka memburuk-burukkan suami mereka. Maka Nabi tambah apa dia? Fa wallahi, demi Allah, jika seseorang perempuan marah kepada suaminya, faqalat wallahi ma ra'aitu minka khairan qattu. Bang, demi Allah, saya tak pernah tengok selama ni abang buat baik dengan cik. Siapa cakap? Nabi SAW. Itu sifat orang perempuan. Awas orang perempuan di tingkat atas. Maknanya kalau di atas ni, jangan dia marah suami dia. Yalah, selama ni abang tak pernah ni, saya hidup dengan abang ni kerana terpaksa je, tak pernah abang bagi apa gelang, tunjuk ketiak keluar. Nabi kata, wallahi, kalau dia mula marah suami dia, apa akan kata? Nabi sebut statement Nabi, terang jelas. Wallahi ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tak pernah tengok abang buat baik selama ni dengan saya. Maka batallah segala pengorbanan dia, maka dimasukkan api neraka walau dia semayang 1,000,000 rakaat sekalipun. Sebab yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Sebab apa? Sebab syuhun muta', yakni kedekut, apa nama ni, hawan muttaba', nafsu yang diikuti. Itu asal dia. Banyak benar ni. Orang perempuan muda, ibu-ibu perempuan, Ustaz mana dah baca dah dia? Ramai rupanya. Bunyi pula ni.